Jika patah sayap Raja Wali, bertongkat jua ganda kemari. Yang kelima adalah jambatan emas dari Melaka ke Gunung Ledang, dari Istana Melaka hingga ke Gunung Ledang. Yang keenam, jambatan perak yang menghubungkan dari Gunung Ledang ke Melaka. Okey. Kenapa jambatan emas dan perak? Sebab zaman dulu memang Malaysia di tanah Melayu ataupun Melaka lah, part of tanah Melaka dulu bukannya Melaka macam sekarang. Sebenarnya Melaka sangat besar, merangkumi bahagian tanah Melayu lah. Empire Melaka sangat-sangat terkenal sebagai satu pusat pengeluaran emas, dan tak mungkin perak lah. Sebab tu Malaysia sebenarnya tanah Melayu dikenali sebagai Golden Chersonis. Aku tak terus sebut ke, ataupun semenanjung emas pada zaman dulu. Jadi dan juga ada lagi Suvarna Bumi. Jadi bila diorang ada, jadi sebenarnya benda ni menunjukkan bahawa zaman dulu Melaka sangat kaya sehingga diorang boleh bina jambatan daripada Gunung Ledang kat Johor tau. Dari Istana Melaka ke Johor dengan emas dan perak. Tapi di sebalik syarat ni ada juga maksud dia, iaitu bila diorang bina jambatan, diorang kena buka kawasan untuk membina tu. Diorang tak bolehlah bina atas hutan. Diorang kena kosongkan kawasan untuk bina jambatan. Tapi at the same time sebenarnya diorang menambah infrastruktur di kawasan Melaka dan juga kawasan Johor. Jadi memudahkan pedagang untuk bergerak daripada Johor ke Melaka, dan dalam masa yang sama akan meningkatkan ekonomi Melaka. Nampak? Bagus gila dia punya syarat, sampai kan kita tak sedar pun sebenarnya benda ni kalau bukan betul pun syarat dia, benda ni sebagai satu strategi untuk macam mana kita nak meningkatkan kegemilangan kota Melaka di tanah air kita lah. Dan yang ketujuh, syarat ni adalah syarat, kalau kita nak tahu daripada syarat pertama sampai ke 4, memang diorang sebut 7 dulang, 7 tempayan. Tapi kalau syarat ke-5 dan ke-6, jambatan, tapi besar lah kiranya, besar. Tapi syarat yang ke-7, walaupun dalam kuantiti yang sedikit, iaitu satu mangkuk darah Raja Ahmad, iaitu darah putera Sultan Mahmud. Tapi adalah syarat yang paling berat. Sebab macam yang kita tahu ialah putera raja untuk dikorbankan, bukan rakyat yang biasa. Tapi waktu tu disebabkan oleh Raja Mahmud nak sangat kahwin dengan Puteri Gunung Ledang, adalah cubaan untuk mendapatkan darah Raja Ahmad. Jadi waktu tu tapi sebelum sempat je Raja Ahmad, Sultan Mahmud mendapatkan darah putera baginda, Puteri Gunung Ledang muncul. Dia buat comeback lah. Dia macam buat plot twist. Dia buat plot twist yang dia tak menerima Sultan disebabkan oleh kekejaman Sultan dalam yang berlaku zalim kepada rakyat-rakyat, dan juga termasuklah untuk mengorbankan darah anak anda baginda sendiri. Jadi bila sebenarnya syarat ni berbalik kepada refleksi sebagai seorang pemerintah. Sebagai seorang pemerintah, kita bukanlah pemerintah bukan pemerintah negara, tapi sebagai pemerintah ataupun ketua dalam orang-orang bawahan, kita bukanlah sebagai satu kuasa besar yang boleh menzalimi orang. Tapi kita kenalah bertindak adil, menjaga kebajikan orang-orang bawahan. Termasuklah kita kena fikir kedudukan kita dekat dunia ni bukanlah tetap hamba, tetap sama. Cuma ada jawatan je, dan jawatan tersebut taklah menyebabkan kita, bukanlah sebagai tiket untuk kita berlaku zalim dan kejam terhadap orang lain. Jadi pengajaran yang aku dapat daripada tujuh syarat ni sebenarnya banyak sebenarnya. Kalau macam aku cakap lah, kalau bukan betul pun Puteri Gunung Ledang yang create, yang cipta syarat-syarat ni, aku rasa the one yang cipta, yang buat legenda Puteri Gunung Ledang, yang buat kisah Puteri Gunung Ledang ni sangat-sangat bijak. Itu membuktikan yang Melaka dulu memang power, memang hebat.
Sebab dia orang boleh cipta satu legenda yang sangat-sangat terkenal, legenda yang penuh dengan mesej tersirat dan tersurat yang sebenarnya kita perlu tahu, yang sampai sekarang pun relevan. Bayangkan Melaka itu dah berapa tahun dah, daripada zaman bila, tapi sampai sekarang dia still relevant. So aku rasa macam banyak benda yang boleh kita pelajari. So aku rasa itu je kot untuk video kali ni. So kalau korang rasa korang suka video ni, korang boleh share, like dan subscribe. Dan aku rasa kita next video akan still, kalau aku rasa macam video ni ramai orang rasa macam menarik, aku akan buat share mengenai bukan saja Puteri Gunaladang tapi puteri-puteri yang lain, kisah-kisah, terutama sekali kisah hantuah yang sebenarnya kita cuma certain orang je yang tahu. Sebab rugi sangat-sangat. Sebab kalau kita tahu mengenai tokoh-tokoh luar, tapi kita tak tahu tokoh-tokoh negara sendiri, dan kita merasakan yang sejarah kita lenyap. Kita bukanlah bangsa yang berjaya. Kita sebenarnya kita telah dimomokkan dengan orang penjajah yang kita sebenarnya lemah. Padahal zaman dulu diorang, bayangkan Portugis nak serang Melaka pun berkali-kali. Siam nak serang Melaka pun tak banyak kali. Bayangkan betapa kuatnya Melaka, betapa kuatnya empire orang zaman dulu. Tapi ya, kita kena belajar lah mengenai sejarah dulu. At least kita ambil tahu dan kita sedar yang kita bukanlah bangsa yang lemah, at least pada zaman dulu. Okay, tu je. So semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. So assalamualaikum dan jumpa lagi.